Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam siri pembelajaran bersama Sazalinda. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang agung. Dalam tajuk ini kita akan mengetahui mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diiktiraf sebagai pemimpin teragung oleh masyarakat Islam dan bukan Islam. Jom kita tengok. Kita tengok dulu erti pemimpin. Pemimpin ertinya individu yang bertanggungjawab menerajui sesebuah organisasi. Maksudnya, orang yang menjadi ketua dalam sesebuah kumpulan. Kalau di rumah, ketua atau pemimpin kita ialah ayah kita. Di sekolah, ketua atau pemimpin kita adalah guru besar. Dalam negara, ketua dan pemimpin kita adalah Perdana Menteri. Cuba kita lihat kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah seorang yang amanah, tidak pernah mengkhianati, sentiasa bersabar, bercakap benar, kuat beribadah, memelihara hubungan baik dengan Allah dan juga manusia, menepati masa, menghormati orang lain, sangat pemaaf, menjaga tutur kata ketika bercakap sama ada dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda, merendah diri, menghindari perkara yang sia-sia dan tidak berfaedah, suka membantu, sangat penyayang, suka bersedekah dan bertanggungjawab. Kita kena cuba mencontohi peribadi Nabi Muhammad. Sekarang, mari kita lihat apakah peranan Nabi sebagai seorang pemimpin. Nabi Muhammad berperanan sebagai pemimpin keluarga. Apa yang Nabi buat? Nabi adalah seorang bapa dan suami yang sangat penyayang. Baginda mendidik isteri dan anak-anaknya dengan sabar dan adil. Nabi Muhammad juga seorang datuk yang suka bergurau dengan cucu-cucunya. Dalam bergurau ada didikannya. Peranan Nabi sebagai pemimpin masyarakat. Menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Menyemai sikap hormat menghormati dan toleransi dalam masyarakat. Sentiasa berganding bahu antara pemimpin dengan rakyat. Tidak pernah menggunakan kekerasan atau paksaan. Memupuk nilai-nilai murni dalam masyarakat. Menjadikan masjid sebagai pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Menanamkan sikap patriotisme, iaitu menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Nabi sebagai ketua tentera. Menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar. Merancang strategi peperangan dengan bijak. Nabi juga mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Peranan Nabi sebagai ketua hakim. Nabi menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah sebagai asas untuk menjatuhkan sebarang hukuman. Adil dan saksama serta berpendirian tegas. Nabi menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi, tanpa ada pilih kasih. Dan peranan Nabi sebagai perancang ekonomi negara. Nabi menghapuskan dasar ekonomi jahiliah dan mewujudkan dasar ekonomi Islam yang lebih adil. Memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya. Kemudian mengagihkan zakat kepada mereka yang layak. Seterusnya, membasmi dan menghapuskan segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan. Tengok, besar tanggungjawab dan peranan Nabi. Okey,
Jom kita imbas peristiwa Perang Khandaq yang merangkumkan semua kepribadian unggul Nabi sebagai pemimpin yang agung. Kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi berpakat dia nak serang Nabi dan kaum muslimin dekat Madinah. Semua persiapan rapi diorang dah buat dengan harapan diorang nak kalahkan Nabi dan menghentikan dakwah Nabi. Malangnya berita ni dah sampai ke telinga Nabi. Dia tak tahu Nabi sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Apa Nabi buat? Nabi cepat-cepat buat mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi macam mana nak pertahankan negara Madinah tu tadi. Seorang sahabat Nabi, nama dia Salman Al-Farisi, mencadangkan dibina parit yang besar dan dalam di sekeliling kota Madinah. Baginda pun menerima cadangan yang terbaik ni. Kemudian proses penggalian dimulakan. Kerja-kerja menggali ni cepat je siap. Sebab apa? Sebab diorang melihat kegigihan Nabi Muhammad menggali parit bersama-sama. Nabi tak biarkan orang lain buat sorang-sorang. Nabi sama-sama gali. Sampailah selesai. Bila tiba hari kejadian, musuh-musuh ni tadi tak dapatlah masuk dalam kota Madinah sebab terhalang dek parit yang besar dan dalam tadi. Jadi mereka buat keputusan untuk mengepung kaum muslimin. Tiba-tiba dalam kota Madinah ni tadi ada pembelot iaitu Bani Quraizah. Dia mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad dan berpihak kepada musuh kat luar kota Madinah tu tadi. Nabi tenang je. Kemudian Nabi berdoa dan bermunajat minta pertolongan Allah dan rancang strategi seterusnya untuk menghadapi serangan musuh. Dengan kuasa dan pertolongan Allah, berlakulah angin kecang sampai merobohkan kemah-kemah musuh dan merosakkan harta benda diorang. Mereka takut. Jadi, cepat-cepat tinggalkan kota Madinah. Nabi Muhammad dan kaum muslimin bersyukur sangat atas pertolongan Allah tadi. Kepungan musuh tadi berakhir. Jadi tak adalah perang. Apa Nabi buat pada kaum yang belot tadi? Kaum Bani Quraizah tadi. Sebab Nabi ni adil dan tegas. Jadi Nabi kenakan hukuman setimpal atas jenayah dan pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Daripada kepribadian Nabi Muhammad dan peristiwa Perang Khandaq tadi, kita akan dapat banyak iktibar. Antaranya, mentaati perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Yang Allah suruh, buat. Yang Allah tak bagi buat, tinggalkan. Kemudian, kita hendaklah sama-sama menjalin hubungan baik dengan orang yang bukan Islam. Yang ketiga, kena tabah dan sabar dalam menghadapi dugaan. Seterusnya, tidak putus asa, sentiasa berdoa dan mohon pertolongan daripada Allah. Jaga kebajikan rakyat kalau kita jadi pemimpin. Kemudian, sentiasa berbincang bersama-sama dalam mesyuarat. Tegas dan adil ketika membuat sesuatu. Dan berakhlak serta boleh dicontohi. Alhamdulillah, sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Yang baik, jadikan teladan. Yang buruk, jadikan sempadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.